Ayah bawa detail-detail. Tak perlu. Sambung kat mana itu Sambung di berambil-ambil lah katanya. Mak tiri. Pertama mak tiri engkau. Yang kedua kan? Mak mentua tak? Surat 41 mak mentua tu. Mak mentua tak? Mak mentua. Surat apa? 41 kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'da. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya daripada 4 jenis orang yang haram berkahwin dengan sebab berambil-ambilan. Perempuan haram nikah dengan sebab berambil-ambilan ada 4 jenis. Yang pertamanya mak tiri engkau. Kita bincang dah apa makna mak tiri dan formula mak tiri ni. Yang kedua, dan keduanya perempuan yang haram engkau berkahwin dengan dia itu, dengan perempuan itu, dengan sebab berambilan itu, mak mertua engkau. Jadi, apa makna mak mertua ni? Iaitu, yang kata mak mertua tu, iaitu ibu dan nenek-nenek bagi tiap-tiap perempuan yang telah berkahwin ataupun yang pernah berkahwin dengan engkau. Yang pernah berkahwin dengan engkau. Baik, itu dinamakan mak mertua. Jadi tiap-tiap ibu dan nenek-nenek ke atas lah. Tiap-tiap ibu dan nenek-nenek bagi perempuan yang pernah berkahwin dengan engkau dinamakan mak mertua kita. Walaupun dah bercerai dengan isteri kita. Walaupun isteri kita mati. Apa tu? Yang pernah berkahwin dengan engkau. Ataupun lagi mudah, kita kata, yang kata mak mertua ni apa dia? Tiap-tiap perempuan yang melahirkan isteri kita. Itu paling mudah lah. Dia panggil ibu lah. Ibu isteri kita. Tapi yang ni spesifik disebut ibu. Iaitu ibu dan nenek-nenek bagi perempuan yang pernah berkahwin dengan engkau. Dia panggil ibu isteri engkau. Tapi dia tak sebut ibu isteri engkau. Sebab dia nak umumkan. Dia panggil ibu perempuan yang pernah berkahwin dengan engkau. Itu umum. Ataupun kita tak nak sebut ibu, kita sebut perempuan yang tiap-tiap perempuan yang melahirkan isteri engkau. Dan jikalau tu mak mertua ataupun bapa mertua lah. Dan jikalau belum engkau wati akan perempuan yang pernah berkahwin dengan engkau tu. Jikalau belum engkau wati akan dia sekalipun. Itu rayah. Dia panggil apa? Haram semata-mata akad. Kita dah sebut sebelum pada ni. Jadi bab berambil-ambilan ni, dia ada haram semata-mata akad dan ada haram disyaratkan wati.
Bukan empat-empat jenis perempuan ni dia haram semata-mata akad, tidak. Ada kalanya haram semata-mata akad, ada kalanya haram disyaratkan wati. Di sini ni dia panggil haram semata-mata akad. Walaupun kita tak wati lagi isteri kita, maka haram semata-mata akad dengan ibu dia. Maka haram engkau berkahwin dengan mereka itu. Mereka itu siapa dia? Ibu mertua ke atas. Ibu mertua ke atas. Sebab tu dia panggil ibu dan nenek. Maknanya ibu mertua, datuk mertua, nenek mertua, moyan mertua, moyen mertua, itu ke atas. Dan jikalau belum dan maka tafriq, maka haram engkau berkahwin dengan mereka itu. Mereka itu siapa? Ibu mertua engkau ke atas. Melainkan hamba. Hamba ni dia syarat wati. Jadi ibu mertua ni ada dua golongan secara umum. Pertamanya ibu mertua melalui akad nikah, satu lagi ibu mertua melalui akad jual beli. Apabila kita akad jual beli hamba, sah akad jual beli itu, maka sahlah milik hamba. Kalau hamba perempuan, maka sahlah hamba perempuan yang bukan isteri orang, maka sah kita jima dia. Cuma ibu dia tu dinamakan ibu mertua kita, ibu hamba. Jadi ibu mertua ada dua golongan lah. Satunya ibu mertua melalui akad nikah yang sah, dipanggil haram dengan sebab berambil-ambilan. Satu lagi ibu mertua melalui akad jual beli yang sah. Apa dia? Dipanggil ibu kepada hamba. Sebab tu takrif dia, kalau detail dia akan sebut atau tiap-tiap perempuan ataupun dia panggil ibu perempuan yang pernah berkahwin dengan engkau. Maknanya ibu perempuan yang pernah berkahwin dengan kita ke atas, ataupun ibu perempuan yang halal engkau wati. Siapa dia ibu perempuan halal kita wati? Iaitu hamba. Cuma syarat ni hamba, apabila kita beli, bukan semata-mata akad jual beli sah terus batal wuduk dengan dia. Tak. Dia kena syarat jima'. Kena jima' hamba dulu. Barulah haram dengan ibu dia. Sentuh yang tak batal wuduk, sentuh yang tak haram, aurah seluruh badan. Aurah dia pusat ngelutut sahaja, sama dengan ibu kita. Jadi ibu mertua hamba tu ibu hamba tu adalah ibu mertua kita. Maka tafriq, maka ni dia panggil tafriq bagi kata apa? Tafriq bagi kata ibu mertua tu ke atas tu haram. Ya, ibu mertua ke atas tu, maka keluarlah, maka haram engkau berkahwin dengan mereka itu, dengan ibu mertua ke atas. Lagi tiada batal wuduk engkau bersentuh dengan mereka itu, dengan ibu mertua ke atas. Maka tiada haram engkau berkahwin dengan saudara bapa mertua. Ini dia nak tafriq bagi kata, nak memperincikan lagi pendetailan berkaitan dengan orang yang bukan mahram. Jadi di sinilah kita kena ingat formula ni. Jadi formula ibu mertua, formula dia panggil apa? Haram ataupun mahram ni hanya ibu mertua ke atas, tidak ke bawah dan tidak kiri kanan, bukan hawashi. Tu dia punya kaedah dia ataupun formula dia. Mudah nak ingat. Apabila ingat pegang formula ni, orang tanya semua jawab boleh. Ini dia nak perinci ni.
Kalau kita pegang formula, jadi perincian ni sangat mudah. Sebab apa? Sebab kita ingat, yang kata haram, mahram kita ini hanyalah ibu mertua ke atas. Apa dia ibu mertua ke atas? Ibu mertua. Ibu kepada ibu mertua, nenek mertua. Itu apa? Datuk mertua. Ibu kepada datuk mertua, nenek mertua. Ibu kepada nenek mertua, moyan mertua. Ibu kepada moyan mertua, moyen mertua. Habislah. Habislah. Itu peringkat atas. Kalau boleh bilang lagi. Sampai ke peringkat atas sekali. Habis. Tidak ke bawah dan tidak kiri kanan. Kiri kanan ni dia panggil istilah dia hawashi. Tepi dia panggil hashi, tepi. Jadi tidak tepi ataupun kiri kanan. Tidak ke bawah. Ke bawah ni apa? Anak kepada ibu mertua kita. Tu panggil ke bawah. Anak ibu mertua kita. Bukan mahram kita. Apabila bukan mahram, boleh kahwin. Cucu ibu mertua kita. Yang bukan anak kita lah. Cucu ibu mertua kita. Bukan anak kita. Bukan mahram kita. Boleh kahwin dengan cucu ibu mertua kita. Cici ibu mertua kita. Boleh kahwin. Bukan mahram kita. Cici, cucu, cici, ciong. Habis. Semua itu bukan mahram kita. Itu dia panggil tidak ke bawah. Dan juga kiri kanan. Siapa dia kiri kanan? Adik-beradik ibu mertua kita. Itu dia panggil mak saudara isteri kita. Mak saudara isteri kita bukan mahram kita. Bapa saudara isteri kita bukan mahram kita. Itu dia panggil hashi, hawashi. Ini dia nak perincikan. Maka tiada haram. Sebab apa tiada haram? Sebab bukan mahram. Boleh kahwin. Apabila keluar tiada haram, dia sebut satu je, tiada haram. Apabila tiada haram, maka sah berkahwin. Lagi, apabila sah berkahwin, dua lagi hukum. Batal wudu, sentuh batal wudu, sentuhan yang haram. Yang keempat, aurah dia seluruh badan. Ada 4 hukum besar. Apabila kata haram, apabila kata tiada haram, sah berkahwin. Apabila sah berkahwin, 3 hukum lagi. Apa dia? Hukum wudu, batal. Hukum yang kedua, hukum sentuhan, sentuhan yang haram. Hukum yang ketiga, aurah seluruh badan. Maka tiada haram. Ini sah. Engkau berkahwin dengan saudara bapa mentua. Dengan saudara pak mentua. Saudara pak mentua. Makna saudara pak mentua ni, saudara ni istilah menakah, bukan istilah kita. Kita saudara ni bapa saudara. Ni apa ni? Ni adik-beradik bapa mentua. Siapa adik-beradik bapa mentua? Adik-beradik bapa mentua ni ialah ibu saudara ataupun mak saudara isteri kita. Jadi mak saudara isteri kita ni bukan mahram kita. Tak boleh salam. Tak boleh salam. Kalau sentuh batal wuduk. Aurah dia kena tutup seluruh badan. Walaupun mahram isteri kita. Maksudnya ibu isteri kita, ibu saudara isteri kita dengan isteri kita, mereka nasab. Mereka orang panggil satu termasuk mahram. Mereka berdua itulah. Tapi kita bukan mahram kita. Bukan mahram kita. Jadi bahayanya, kita akan salam kononnya, kita kata ini ibu saudara. Ibu saudara, belakang hidden. Belakang tak sebut. Ibu saudara siapa? Isteri. Isteri, bukan kita. Kalau ibu saudara kita, itu mahram kita. Maksudnya haram kita berkahwin. Sebab adik bapa kita. Adik bapa kita, adik ibu kita kan. Yang ini ibu saudara isteri kita. Sebab apa? Sebab dia kata, haram engkau berkahwin dengan saudara pak mentua. Saudara pak mentua engkau. Jadi, ibu saudara isteri belah bapa. Tu. Belah bapa dia lah. Sebab tu dia panggil pak mentua. Cuma, di sini ni dia ada tetapi lah. Tapi dalam kitab ni tak sebut lah. Di sini ni tiada haram. Ni maksud sah. Sah kita berkahwin dengan ibu isteri kita. Sah nak cerita sah. Tapi dalam masa isteri kita dah ada, tak boleh kahwin. Tu dia panggil haram himpum. Macam nak kahwin dengan adik ipar, tak boleh lagi. Memang adik ipar dengan kita ni, dia panggil bukan mahram kita. Tapi kita akan belajar. Kita ni tak sebut kot. Dia panggil haram mu'aqqad. Haram mu'aqqad tak ada 7. Ni haram mu'abbad ada 18 ni. Haram mu'aqqad ni dia panggil haram sementara. Haram sementara ni haram kahwin saja. Tapi wuduk batal, sentuh haram, aurat seluruh badan.
Dia panggil haram muakkad. Siapa dia haram muakkad? Dia ada 7. Pertamanya ialah haram himpun. Haram himpun. Haram himpun di antara dia dengan isteri. Contoh, adik-beradik isteri kita tak boleh himpun dalam satu akad. Mati isteri baru boleh ambil adik dia. Bercerai dengan isteri baru boleh ambil adik. Yang kedua, contoh, dengan mak saudara dia tak boleh tak. Tak boleh himpun sekali dengan mak saudara dia. Isteri kita dah ada, tiba-tiba berkenan kat mak saudara. Tak boleh himpun dalam satu masa. Kena isteri mati dulu, baru boleh ambil mak saudara dia. Tu. Dia panggil himpun dalam satu akad tak dibenarkan. Tu dia panggil haram menghimpunkan mahram. Sebab mereka berdua tu mahram. Mereka berdua tu mak saudara dengan anak saudara ni, mereka berdua ni hubungan adalah keturunan. Jadi tak boleh untuk kita satukan, sekalikan dalam satu akad. Tu. Jadi Ustaz kata mak mertua ke bawah anak dia tu. Adik-beradik isteri kita boleh kahwin kan? Boleh kahwin. Tapi tak boleh masa tu. Yes, tak boleh satu masa. Tu dia panggil, kita akan belajar akan datang, sebab-sebab dia panggil haram muakkad, haram sementara. Haram sementara ni, sementara apa? Sementara isteri kita masih hidup. Ataupun bercerai lah. Ataupun bercerai. Atau panggil dulu macam-macam passion. Cerai kakak dia ambil adik. Orang ini tak buat tu. Malu Allah kan. Dulu dia buat, dia hantam semua. Salih tikar dulu. Salih tikar, elok tak apa. Masuk elok tu, mati. Mati tu standard buat kan. Ni tak cerai hidup. Dahsyat. Ni dia panggil muka tak malu sungguh. Dia cerai, kakak dia ambil adik. Kakak tu hidup lagi. Dia boleh satu. Macam-macam dulu. Cakap tukar apa bajuk? Salih tikar pun ni. Salih tikar tak apa, mati kakak dia ambil adik dia. Senyum selalu Ustaz Fendi tajuk. Kena tajuk. Okey, betul. Tu makna dia, maka tiada haram. Maka tiada haram, ini sah. Engkau berkahwin dengan saudara pak mentua. Ini dengan saudara pak mentua ni adik-beradik bapa mertua. Siapa adik-beradik bapa mertua? Dia kita ni, dia payah sebab dia guna bahasa akademik je. Dia tak nak cakap direct. Kalaulah kita ni nak mudah kan, tu dia panggil kita ni, dia sebenarnya dia nak mengajar kita bahasa tinggi. Nak suruh kita berfikir. Kalau dia guna bahasa mudah, dia akan terus direct. Maka tiada haram, ini sah, engkau berkahwin dengan ibu saudara isteri engkau belah bapa engkau panjang pula. Kan? Jenuh tulis kitab macam tu. Tu nak kena mengaji baru ada syarah kan. Jadi saudara pak mertua ni adik-beradik bapa mertua. Adik-beradik bapa mertua ni itu ibu saudara. Ibu saudara isteri kita yang belah bapa. Boleh kahwin. Tapi sungguh perkata boleh, ingat, haram himpun. Haram himpun. Haram himpun dalam nikah yang satu, dia panggil. Dalam akad yang satu, tak boleh. Dia yang haram ni, dia ada satu kaedah. Yang kata haram himpun ni kan. Dia mudah nak cam dia haram himpun. Dia kena ingat kaedah lah, baru mudah. Di sini ni, dia tak ceritalah. Dia kata, sah berkahwin dengan ibu isteri. Itu je. Tapi, dia tak ceritanya yang kata, sungguh perkata sah, tetapi haram nak himpun dalam satu akad. Dia ada kaedah dia. Macam mana kaedah dia? Untuk kita tahu. Siapa yang haram himpun? Mudah kita nak tahu. Kalau kita nak jenuh nak ingat, banyak isu dia. Ingat kaedah, semua kita rangkum je. Jadi, kalaulah orang tanya kita, ibu saudara dengan anak saudara boleh himpun tak satu akad? Isteri kita, anak saudara, ada mak saudara dia. Mak saudara isteri kita. Masih bujang juga, nak dara juga. Boleh tak nak ambil dalam satu akad? Tak boleh. Adik-beradik, lagi tak boleh, kita tahu tu kan. Lepas tu, satu lagi orang tanya. Boleh tak? Kalau
bapa mentua isteri kita. Itu ibu mentua isteri kita. Isteri kita janda, dulu dia pernah berkahwin. Lepas tu dia pun mati suami, dia ni bagus. Dia bela mak suami dia, duduk dengan dia. Mak suami dia ibu mentua dia lah. Pun janda juga, dia pun janda. Kita masuk meminat isteri. Tengok, oi, ibu apa muda juga. Dua-dua muda. Nak kau sekali. Boleh ke tidak? Dua-dua jadi isteri kita. Kalau kita fikir sekali, tak boleh lah kok. Sebab apa kok tu? Ibu mentua isteri. Kalau fikir sekali, tak boleh kan? Jawab dia, boleh. Jadi kenapa nak tahu boleh tak boleh kata kunci dia? Boleh kahwin dua sekali ni. Kata kunci dia, kaedah dia begini. Kaedah dia, haram himpun, dia panggil kaedah haram himpun. Jadi, haram himpun ini dengan sebab ataupun dengan hubungan nasab dan rodok sahaja. Yang kata haram himpun ni, sekiranya mereka berdua ni ada hubungan keturunan atau hubungan susuan. Jika diandaikan mereka ini seorang laki-laki dan seorang perempuan, mereka boleh kahwin. Maka haram kita himpun. Kita ulang sekali lagi. Yang kata kaedah ni, kaedah haram himpun. Nak tahu, haram himpun ni jenis yang macam mana? Dia kata haram himpun antara perempuan dengan perempuan ni dengan sebab hubungan nasab dan susuan sahaja. Tidak pada hubungan berambil-ambilan. Hubungan berambil-ambilan tak diharamkan. Boleh himpun. Kalau hanya mereka berdua ni hubungan berambil-ambilan. Andai begini. Macam mana nak andai? Andainya yang kata hubungan nasab tu, mereka berdua ni hubungan nasab. Andainya seorang lelaki dengan seorang perempuan, mereka boleh tak kahwin hubungan nasab ni? Mereka tak boleh kahwin. Kalau mereka tak boleh kahwin, tak boleh himpun. Tapi mereka hubungan nasab, tapi boleh kahwin. Boleh himpun. Ini contoh. Okey. Andai seorang lelaki, seorang perempuan, kita andai. Seorang lelaki, seorang perempuan. Kalau anak saudara dengan bapa saudara, tak boleh kahwin kan? Haram. Jadi anak saudara dengan mak saudara, haram himpun. Contoh tadi, kita kata, isteri kita, anak saudara. Dia ada ibu saudara dia. Ibu saudara dia janda. Boleh tak kita nak kahwin dengan ibu saudara dia? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Mereka ni hubungan keturunan. Dan diandaikan, kalau andai mereka ni seorang lelaki, seorang perempuan, tak boleh kahwin. Tapi kalau andai, walaupun hubungan keturunan, andai mereka dua ni boleh kahwin, boleh himpun. Contoh macam mana? Sepupu. Keturunan kan? Sepupu hubungan keturunan. Tapi sepupu boleh kahwin tak? Boleh kahwin. Boleh himpun. Tu kena jaga juga. Walaupun hubungan keturunan, kena ada juga pendetailan andaian. Andailah mereka seorang lelaki, seorang perempuan, boleh kahwin ke tak boleh? Tak boleh kahwin. Walaupun satu nasab. Tapi kalau andainya mereka boleh kahwin, seorang lelaki, seorang perempuan, walaupun satu keturunan, satu nasab, boleh himpun. Sebab tu sepupu, boleh himpun. Isteri pertama dengan isteri kedua, mereka ni hubungan dia keturunan. Tapi sepupu. Sepupu tu maksudnya ibu, adik-beradik ibu ke? Sepupu ni, isteri kita ni, dengan isteri nombor dua kita ni, mereka satu bapa. Mereka ni satu tok. Satu tok. Satu tok macam mana? Mereka berkongsi datuk. Sebab datuk, isteri kita ni, datuk dia ni, ada 5 orang. Isteri kita, anak pertama. Isteri nombor 2 kita, anak datuk yang kedua. Jadi berkongsi datuk. Dia sepupu ni berkongsi datuk. Datuk yang sama. Macam abang ada adik kan? Adik abang dengan abang adik-beradik. Anak abang Zakuan dengan anak saudara abang, sepupu mereka berdua ni. Boleh kahwin. Bukan satu datuk lah. Satu bapak lah, bapak abang tu. Tapi kalau dia boleh adik-beradik, mungkin saya lelaki. Adik-beradik, dia pun lelaki. Tak apa. Laki-laki tak apa. Nak kahwin tak boleh. Bukan maksud saya. Jadi, batal wuduk. Dia sepupu pasal lelaki. Tak apa lelaki tak bincang. Sebab kita bincang sepupu perempuan lelaki. Sebab apa? Sebab isu kahwin. Isu batal wuduk. Isu sentuh yang haram. Sepupu tak boleh sentuh. Kita dah ingat sepupu boleh sentuh tak boleh. Sepupu macam orang luar. Tu bahaya sepupu kan. Sepupu kita rapat.
Tapi walaupun rapat, etika dia macam orang luar. Seluruh badan kena tutup, sentuh haram. Maksud sentuh haram ni salam haram. Sentuh batal wuduk. Sepupu. Macam kita lah sepupu kita kan. Sepupu kita. Sebab apa? Bapa saudara kita dengan ayah kita satu adik-beradik. Tapi anak bapa saudara kita dengan kita sepupu. Siapa ni? Ni anak saudara bapa saya. Umurnya rapat. Walau dengan kita sepupu dah. Maka sepupu batal wuduk. Boleh kahwin sepupu? Boleh. Cuma tu mazhab kita lah. Dia makruh kahwin sepupu. Dia dekat. Dia pasal boleh jadi wali. Sepupu, boleh. Dah bapak. 45 wali yang kita bincang kan. 45 wali tu sepupu boleh jadi wali. Jauh lah tapi. Wali yang keberapa tak kita bincang gitu. Dia, kampung saya banyak. Kampung saya, family saya banyak kahwin sepupu. Dia orang nak jaga kan. Faham tak? Sepupu pun ramai kahwin. Apatah lagi dua pupu tu. 2 pupu, 3 pupu dia nak rapat balik. Memang jadi macam dulu. Orang dulu macam tu. Datuk saya ada 6 beradik. Ada 6 beradik. Yang kahwin satu sepupu, 2 ke 3 orang. Anak kau. Ya, dia match anak kau dengan anak aku. Walau dia orang 2 beradik ya. Main satu rumah. Main satu rumah. Rumah saya adik-adik. Sepupu. Anda nampak? Yang tu nak buat program 69 ni kahwin mana? Itu mak anak. Itu besa 60 itu besa sebantal. Minggu sebelum ni kita cerita kan? Minggu lepas. Mak dia tu Sebentar. Besa. Tu besa sebantal. kahwin dengan anak dia. Tu anak tiri, payah nak jaga anak Lepas tiri. tu anak dia pula kahwin dengan bapak dia. Tapi dia kalau nak tahu program 69 ni praktikal. Nanti nak apa? Kena buat praktikal. Nampak weh, Syif? Nampak? Okey, kaedah dia begini. Kita ambil pegang kaedah ni sebab kaedah ni untuk kita tak perlu kita fikir kita nak kena andai. Bapa mentua. Bapa mentua pula dah. Lepas tu bawah ada anak pada datuk ni tadi. Boleh akak buat. Lepas tu nanti ayah dia tu ada anak lagi perempuan. Okey. Jadi yang perempuan yang boleh kahwin. Jadi dia punya hubungan kan? Okey. Nampak. Ini asas ni. Kaedah dulu. Boleh ada. Semua. Tu untuk dia orang ni. Yang ni anak pakai ni. Tak ni. Pemenang tu. Okey, kita duk bincang hubungan berambilah ni. Kita bincang hubungan nasab dah habis dah. Dia hubungan berambilah ada 4. Kita duk bincang nombor 2. Hubungan berambilah. Berambilan. Jadi dipanggil haram dengan sebab berambilan. Sebab berambilan. Kita tulis Melayu berambilan. Dia panggil sebab haram. Ada 3 sebab haram kan? Ini sebab yang ketiga. Sebab haram pertama, keturunan, 7. Sebab haram yang kedua, susuan, 7. Sebab haram yang ketiga, berambilan. Berambilan ni ada 4 aja. Satu kita dah belajar itu. Apa satu? Ibu tiri Ibu mak tiri. Ibu tiri kita dah belajar. Okey. 1. Yang malam ni nombor 2. Ibu mertua kan? Ibu mertua ni ataupun bapa mertua sama je lah. Ibu mertua. Okey. Jadi ibu mertua ni kita belajar ini asah je. Dia ada 2 ibu mertua. Tapi kita belajar ini 1 je lah. Ibu mertua yang kita belajar ini iaitu ibu atau nenek perempuan yang pernah berkahwin dengan engkau. Bahasa ringkas lagi abang. Berarti tiap-tiap perempuan yang melahirkan isteri engkau. Yang pernah melahirkan isteri engkau. Ataupun kita guna bahasa kita lah direct. Dipanggil ibu isteri kita kan. Ibu isteri kita. Maknanya ke atas.
ibu isteri kita ke atas. Ni dia panggil ta'rif ibu mertua. Pertama kita kena tahu ta'rif. Yang kedua, kita kena tahu formula. Formula ni untuk kita nak jawab, formula ni penting. Sebab apa? Sebab untuk kita nak, tak perlu kita ingat isu. Kita ingat formula je. Formula dalam bab ibu mertua, yang haram hanya ibu mertua ke atas. Yang haram, ibu mertua ke atas. Ibu mertua ke atas sahaja. Tidak ke bawah. Dan tidak hawashi ataupun tepi kiri kanan lah. Hawashi itu adik-beradik mertua. Dan tidak hawashi ataupun kita panggil kiri kanan lah, hawashi. Okey. Ni penting ni, dia ada 3 ni, sebut 3. Ke atas, ke bawah, hawashi. Ni 3 ni memang kena ingat. Formula ni dia hanya ni, ingat satu je, iaitu ibu mertua ke atas. Ni yang haram, mahram kita. Adapun ke bawah bukan mahram kita, ke hawashi bukan mahram kita. Maknanya apabila sebut bukan mahram, 3 hukum tadi tu boleh kahwin, yang kedua sentuh batal wuduk, sentuhan yang haram, aurah dia keempat, aurah dia seluruh badan. Tu penting. Lepas tu kita nak tahu. Jadi makna ke atas ni apa dia? Ibu, nenek kan? Okey, nenek. Yang ni yang mahram kita. Nenek, datuk lah dekat sini. Datuk dulu kan? Datuk mertua, nenek mertua, moyan mertua. Moyan dulu ke moyen dulu? Moyan kan? Moyan. Bau moyen kan? Bau moyen. Lah moyen. Moyen. Okey, habis. Ini yang nenek mertua kita. Inilah yang mahram kita. Sebab tu, apabila kita ada ibu mertua, jangan bimbang. Boleh salah dengan ibu kepada ibu mertua kita. Nenek kita. Inilah yang panggil datuk mertua kita. Lepas tu datuk ni masih panjang umur. Datuk dia ada ibu dia lagi. Nenek kita. Ini panggil nenek mertua kita. Jangan bimbang boleh salah ni. Yang bahaya kat mana? Yang bahayanya ialah bawah kiri kanan. Ibu. Saudara isteri. Kalau dia beradik datuk pun tak boleh kan? Tak boleh. Ini ada. Yang ni pun tak boleh. Apatah lagi yang ni. Yang ni kan dia ada adik-beradik dia. Yang ni kan dia adik-adik dia. Yang ni adik-beradik dia. Pun tak boleh. Ke atas, naik ke atas je. Naik ke atas. Dia ke atas straight. Jangan ke bawah ni, jangan kiri kanan. Anak datuk tak boleh. Anak cucu datuk tak boleh. Maksudnya anak cucu datuk tak boleh dan hawashi datuk tak boleh. Mudah ingat, ke atas. Dia akan naik menegak. Dia tak akan turun ke bawah, tak akan kiri kanan. Jadi, hawashi, ibu saudara isteri kita. Itu bukan mahram kita. Itu kita duduk tengah bincang tu. Kita duduk tengah bincang kat sini. Ni duduk perinci dia panggil. Jadi, musannif, tuan guru, dia nak perincikan ni. 2 ni. Sebab apa? Sebab dia tak bawa formula. Formula kita kena pandai sendiri, buat sendiri. Sebab tok guru dah rinci dah. Dia rinci yang ni. Yang ni dia akan bahas. Yang ni bukan mahram kita. Boleh. Sebab apa? Dia kata tadi, ibu, isteri, ibu, adik-beradik bapa mentua, ataupun adik-beradik mak mentua. Sama je lah konsep dia. Adik-beradik, ibu mertua, dan adik-beradik bapa mentua. Sama je dua-dua tu. Adik-beradik bapa mentua dengan adik-beradik ibu mentua, siapa dia? Dia itulah dia panggil ibu isteri. Ibu saudara isteri kita. Yang bukan mahram. Cuma, walaupun bukan mahram, tapi kita bincang tadi, dia panggil haram himpun. Dia panggil mahram sementara. Haram himpun. Okey, haram himpun. Jadi di sini ni, kembangkan. Satu kaedah lagi sini. Ni formula untuk ibu mertua. Ada satu lagi formula untuk ingat ni. Untuk ingat apa dia? Untuk ingat orang yang haram himpun. Siapa yang kata haram himpun ni?
Haran himpun dengan sebab apa? Hanya haran himpun dengan sebab keturunan dan susuan. Jika diandaikan mereka seorang lelaki, seorang perempuan, mereka haran berkahwin. Maka haranlah himpun. Haran himpun dengan apa? Dengan isteri kita. Mana contoh ni? Ini yang Abang Zaki nak bagi contoh kan? Nanti kita, kaedah ni kita buat balik. Ini selesai Okey, kita ambil kaedah haran himpun pula. Sebab dia sambung kat sini. Ni boleh jadi qadi ni, Bang. Terror ni. Qadi sifar ni. Tak layan dah qadi selayan. Ibu mertua dengan menantu boleh himpun ke tidak? Jawab dia boleh. Mana dia? Ini kaedah ni kena ingat. Menantu dengan ibu mertua boleh himpun. Tapi anak saudara dengan ibu saudara tak boleh himpun. Sepupu dengan sepupu boleh himpun. Mana himpun apa? Himpun dah satu akad. Nak jadi satu masa tu, isteri nombor satu, isteri nombor dua. Tu maksud himpun. Jadi kaedah dia begini. Ingat tajuk besar dia, kita bincang. Tajuk besar dia apa? Tajuk besar dia, ibu isteri kita bukan mahram kita. Sungguh pun tak mahram, dia haran kita himpun dalam satu masa. Tak boleh nak akad nikah. Tak boleh nak berkahwin lagi. Sebab apa? Sebab apa tak boleh berkahwin? Jawab yang tepatnya, memang orang kata dia bukan mahram. Patut bukan mahram boleh kahwin. Jawab dia dalam bahasa akademiknya, kerana dia mahram sementara. Kenapa mahram sementara? Kerana haran himpun. Kenapa haran himpun? Kerana, tu nak jadi, nak beri tubik ilah-ilah lagi tu. Kerana kaedah. Mari keluar kaedah. Dia panggil kaedah haran himpun. Kaedah dia, haram himpun. Haram himpun dalam satu nikah. Dalam satu nikah ataupun satu akad. Boleh guna. Satu nikah, satu akad. Satu akad nikah. Boleh. Satu akad. Ataupun satu akad nikah. Yang sama. Yang sama. Haran himpun dalam satu akad nikah yang sama. Antara, panjang ni. Yang nak ingat. Perempuan. Tapi kita main selalu dia ingat. Tak perlu hafal pun. Antara perempuan yang ada hubungan nasab dan berambilan. Nasab dan susuan. Okey, habis. Ini kaedah asas. Yang detail kena ingat sendirilah, ataupun nak dhabit boleh. Yang dhabit tu apa? Dhabit detail. Dia kat ni kita tak faham lagi. Andaian. Ya, poin dia kat mana tau? Poin dia, haran himpun dalam satu akad nikah yang sama antara perempuan yang ada hubungan, ni kena ingat, nasab, susuan. Lepas tu, nak mendetailkan nasab dan susuan. Apa dia? Jika diandaikan seorangnya lelaki, seorangnya perempuan, mereka ni boleh berkahwin. Mereka ni haram berkahwin. Maka haram himpun. Kalau mereka ni boleh berkahwin, boleh himpun. Ni. Itu mendetailkan nasab. Tetapi kalau tak masuk dalam kaedah ni, orang tanya. Okey. Contoh soalan orang tanya. Menantu campur dengan mertua. Jawab dia. Menantu nak dihimpunkan dengan mertua. Boleh ataupun tidak? Jawab dia boleh. Kenapa? Tengok hubungan mereka berdua ni. Menantu dengan mertua, adakah hubungan nasab? Bukan. Adakah hubungan susuan? Bukan. Mereka ni hubungan apa? Mereka ni dipanggil hubungan berambil-ambilan. Ini kaedah dia. Tak payah ingat. Tak payah ingat isu, ingat kaedah. Apabila orang tanya isu, kita ni back balik kepada kaedah. Baik, kaedah dia, dua ni cuba cek, scan dalam minda kita. Menantu dengan mertua ni apa hubungan mereka? Hubungan berambilan. Boleh himpun lah. Sebab apa? Kaedah ni. Tu, pegang kaedah orang dulu ni, yang kemah fiqh dia, sebab dia ingat kaedah. Apabila dia ingat kaedah, tak perlu ingat berselerok banyak isu. Banyak isu ni.
Ni baru orang tanya menantu dengan mak mertua. Boleh jadi kumpul pula menantu dengan ibu mertua dia. Dengan ibu tiri. Menantu dengan ibu tiri. Maksud apa? Bukan ibu tiri kita, bukan. Mereka berdua ni ingat, hubungan hak nak jadi isteri kita ni. Ni pun bakal nak jadi isteri kita. Yang ni pun bakal nak menjadi isteri. Contoh, nak ambil dua-dua. Kan nak ambil seorang tak payah nak tanya. Menantu, bukan menantu kita. Jangan sak ni peni ni. Menantu apa sak? Menantu siapa? Bukan menantu kita, menantu orang lain. Menantu siapa? Tak kisahlah menantu siapa pun, tapi nak buat isteri kita. Lepas tu kenapa duk tanya pula, duk bincang. Menantu mereka dua ni. Mereka hubungan mereka berdua ni, seorangnya menantu, seorang mertua. Macam mana isu dia? Isu dia macam kita cerita tadilah. Apabila isteri janda ni janda, menantu ni janda. Kenapa dia janda? Suami dia meninggal. Apabila suami dia meninggal, dia belum mak mertua dia. Bagus dia ni belum mak mertua. Dah suami dia meninggal dah. Mak mertua duduk dengan dia. Apabila mak mertua duduk dengan dia, dia pun nak kahwin. Mak mertua dia pun janda juga. Jadi kita nak kepada menantu, nak pada isteri janda kita ni. Lepas tu menantu kita kata, dia kena bawa mak dia ni, mak mertua dia ni. Sebab dia nak bela mak mertua dia. Bawa duduk sekalian kita. Payah duduk sekalian kita sebab tu mahram, bukan mahram kita. Kita kata payah-payah, kita kaut sekali lah. Faham kan? Tak faham kena buat lah. Menantu dengan mertua ni. Mereka hubungan dua ni, bukan dengan kita. Oh, bukan menantu kita. Bukan. Saya faham dah apa yang abang faham tu. Kalau menantu kita, itu mahram. Mahram kerana apa? Kerana ambil-ambilan. Jadi mahram berambil-ambilan ni ada 4. Pertamanya, ibu tiri. Yang keduanya, ibu mertua. Yang ketiganya, menantu. Menantu apa? Menantu kita. Yang keempat, anak tiri. Menantu kita ni, sekejap lagi menantu. Kita tengok formula. Apa menantu kita? Menantu kita ni, haram menantu je. Tidak ke atas, tidak ke bawah, tidak ke kanan. Tu lagi kena ingat. Yang duk bertukar pening sekali, menantu ni formula mana ni? Gau kepala. Sekali lagi, yang ni mentua. Ini pun duk kira formula mentua ni. Menantu dengan mertua ni orang lain Ustaz? Orang lain. Jadi mereka ni, kita ni nak jadikan, contoh abang contoh, abang ni berkenan kat si A. Contoh yang ni nama dengar Kak Lizah, dia kata tak tutup pintu malam ni. Ya. Online ni dia baik. Contoh A, berkenan kat A. A ni J, janda. Ni nak betul-betul nak bagi nampak janda. Status dia janda. A ni yang kita nak ni. Jadi janda ni kebetulannya dia ni kematian suami lah janda ni. Jadi ibu suami dia ni, siapa dia? Mak mertua dia kan? Mak mertua dianya janda juga. Dia ada mak mertua dia. Mertua dia kita panggil janda juga. Jadi apabila kahwin dengan A ni, janda, tiba-tiba B ni mak mertua dia lah, B. B ni Mertua pada janda. mak mertua pada janda. Jadi mak mertua pada janda ni janda juga. Jadi 2 J lah. Jadi J kuasa 2. Lepas ni baru kita cerita mertua janda tu. Jadi kahwin dulu dengan dia. Bukan akad satu serentak, akad satu. Kahwin dengan dia. Lepas tu payahlah nak duduk sekali sebab dia kata, "Bang, kena bawa lah ibu mentua saya ni. Sebab tak ada orang nak bela." Abang kata, "Tak apa, bawa saya tolong bela." Sedangkan payah nak jaga aurat. Abang kata, "Beginilah senang, bincang-bincang." Dia kata, kita mahramkan. Isteri tak faham. Macam mana? Tak apalah abang buatlah jadi mahram. Dia lah tak faham. Jadi abang pun kahwin dengan mertua dia. Janda kedua. Boleh tak? Ni pun nak jadi isteri, ni jadi isteri. Boleh. Kenapa boleh hipun dalam satu akad ni? Sebab mereka ni hubungan berambil-ambilan. Faham dah? Kalau tak faham lagi, step yang kedua, amali. Yang ni boleh bahaya tu. akad yang sama lah. Akad sama. Maksudnya, dalam satu akad. Apa dalam satu akad? Dalam satu masa. Dalam satu masa, isteri nombor 1 kita ni, ialah menantu.
Menantu kau ada apa? Menantu kau ada ni. Bukan menantu kita. Mereka berdua ni hubungan ni. Clear eh? Dalam kitab ni payah ni. Memang dalam kitab dulu pun saya pening nikah ni untuk cari menantu. Betul. Dia ingat ni sebuah kita. Payah. Sebab itulah mengaji kena ada mentor. Mentor ni dia pernah lalu jalan tu. Alhamdulillah dia pun dah clear, Ustaz. Dia clear awal dia sebab dia orang muda. Dia tak main J. Tu dia clear awal J. Jadi dia tolak tepi. Dia D, pelik D. Dia tak layan J ni. Duk keluar meleleh helionya. Geng-geng otai Boleh sapu semua Okey, settle. Mudah aja. Okey, kalau orang tanya apa pun, inilah kunci dia. Orang tanya dia beradik apa? Anak saudara. Tengok anak saudara man. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, haram himpun. Ni contoh boleh kan? Ni boleh himpun. Kita tengok contoh haram himpun. Okey, contoh kedua haram himpun. Pertama, anak saudara. Anak saudara pada kita? Bukan. Sama juga bang. Anak saudara campur dengan ibu saudara dia. Mereka berdua ni hubungan. Jadi, okey, satu. Anak saudara dengan ibu saudara. Jadi, hubungan mereka ni dia panggil keturunan, nasab. Okey, satu. Ni kita panggil apa tau? Ini kita panggil, ini teori pertama untuk kita scan, cek. Nasab. Yang kedua, teori ni, anak saudara dengan ibu saudara. Langkah pertama kita kena cek, dia ni hubungan apa? Nasab, settle. Tapi jangan sekat tu saja. Nak tahu boleh himpun tak mereka berdua ni? Kena langkah kedua. Langkah kedua apa? Andai. Andaian. Kalau andai seorang ni lelaki, yang ni perempuan, lelaki dengan perempuan boleh tak nak kahwin anak saudara? Tak boleh kan? Okey, apabila tak boleh, andai tak boleh kahwin, ingat mudah je formula dia. Kalau andai tak boleh kahwin, maka jawapan dia tak boleh himpun. Itu yang dia punya formula dia. Ngaji matematik bang, mudah bang. Nak kita terap matematik dalam fiqh. Apabila andai anak saudara dengan ibu saudara, realkan, andai yang real. Tak boleh nak kahwin. Apabila tak boleh kahwin, tak boleh dia lahir apa? Dia lahir tak boleh himpun. Jadi keputusan yang kita nak di sini baru keluar keputusan. Di sini yang penting ni lahir keputusan fiqh. Jadi hukum dia panggil. Hukumnya apa? Haram himpun. Maka fiqh dia nak ilah. Kenapa? Kenapa haram himpun? Jawab dia ni kembali balik kepada kaedah. Tu cari. Susu galuk. Fiqh dia banyak ilah. Kenapa? Ini punca. Keputusan akhir, haram himpun. Dalam satu akad. Settle. Jadi inilah dia punya step dia. Tapi kalau dia perempuan boleh lah, Ustaz. Apa dia? Kalau dia perempuan tu. Tak, ni andai. Andai kalau okey, andai lelaki dengan perempuan kan? Dia ni memang di sini asalnya perempuan kan? Ni perempuan ni. Sebab apa? Sebab kita nak kahwin dengan anak saudara dia. Dari masa sana ibu saudara dia pun ada juga. Contoh ibu saudara dia ni dara, dua-dua. Contoh je lah. Tadi kita gejir kan? Yang ni dua-dua nak dara. Anak saudara dengan ibu saudara ni sebaya. Ada. Anak bongsu abang dengan adik bongsu abang. Itu anak sulung abang dengan anak bongsu abang. Sebaya. Contohlah. Kan? Apabila sebaya, orang lain tu nak dekat anak saudara, nak juga ke ibu saudara dia. Tengok sama cantik, keturunan cantik, semua cantik kan? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Ni hubungan tahu dulu. Teori. Anak saudara plus ibu saudara. Hubungan apa? Nasab. Apabila nasab, jangan lagi. Andai dulu. Andai. Tak boleh. Lahirlah tak boleh himpun. Tapi kalau andai boleh himpun. Mana-mana? Sepupu. Nasab juga. Tapi andai boleh kahwin. Sepupu kan boleh. Tu boleh himpun. Sepupu boleh himpun. Okey, settle. Mudah je. Kalau main macam ni, jawab dia lambat nak habis. Tu yang kita buat ni. Meraihkan rezeki. Penting.
Tidak pening ni. Khonsa. Oh, dia khonsa ingat dah. Khonsa muskil. Syarat ada 5. Kenapa? Saya dulu memang Tuan Guru Jomah. So apa jenis syarat khonsa muskil? Apa sekejap je, lepas tu dia ingat. Okey, itu makna tiada haram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Maka tiada haram engkau berkahwin dengan saudara pak mentua. Maka tiada haram, jenis sah, engkau berkahwin dengan saudara pak mentua. Dan atau pada kata saudara pak mentua. Dan saudara mak mentua engkau. Samalah. Yani, ibu saudara isteri belah mak sama. Tadi ibu saudara isteri belah bapa. Dan dititikkan lagi. Dan haram, dan tiada haram, ini sah engkau berkahwin dengan anak pak mentua. Siapa anak pak mentua? Adik ipar ataupun kakak ipar. Yang mana? Oh, dah padam. Yang adik ipar dan kakak ipar ni ke bawah. Kan dia kata haram ibu mentua ke atas. Tidak ke bawah. Tak haram ke bawah. Apa makna ke bawah? Anak ibu mentua kita, cucu ibu mentua kita, cici ibu mentua. Anak ibu mentua kita siapa? Adik ipar kita, kakak ipar kita. Cucu ibu mentua kita siapa? Anak kepada adik ipar kita. Bagi anak saudara isteri yang duduk salang, kita duduk salang. Anak saudara isteri datang, salang kita. Itu dia panggil anak ke bawah. Dia panggil cucu mertua kita. Anak mertua kita, adik ipar kita, kakak ipar. Cucu mertua kita ialah anak kepada adik ipar kita. Cici mertua kita pula anak kepada anak saudara kita, anak saudara isteri kita. Itu semua tak boleh. Tu. Dan anak pak mentua. Jadi adik ipar dan kakak ipar. Dan anak mak mentua. Samalah tu. Pak dengan mak je. Dan anak mak mentua engkau lagi batal wudu engkau bersetuh dengan mereka itu. Ini hukum batal wudu. Tadi hukum kahwin. Yang kata sah berkahwin. Apabila sah berkahwin, maka keluar hukum yang kedua, batal wudu. 2 hukum lagi dia tak cerita, iaitu hukum sentuh yang haram dengan aurah. Dan demikian lagi dinamakan mak mertua. Dinamakan mak mertua juga. Mana dia? Iaitu ibu dan nenek-nenek bagi tiap-tiap perempuan yang engkau wati akan dia. Akan perempuan tadi, wati-wati tu dengar. Dengar tu dia bagi takluk kepada wati. Wati itu dipanggil muta'alaq. Wati itu muta'alaq, tempat sangkutnya. Dengar tu takluk. Takluk pada apa? Takluk kepada wati tu. Wati tu dengar wati syubhah. Wati tersilap. Jadi orang yang tersilap wati ni wati yang diihtiram. Jadi wati ni kan kita sebut selalu ada 3. Pertama wati haram, wati yang tidak diihtiram. Wati yang tidak dimuliakan oleh syarak. Wati yang tidak diiktiraf oleh syarak. Yang keduanya wati halal. Wati yang diiktiraf oleh syarak. Mana apa yang iktiraf? Sabit keturunan. Yang ketiganya wati yang tidak halal, tidak haram, tapi diiktiraf. Apa makna iktiraf? Kalau dapat anak, sabit kepada bapa yang tersilap. Dan juga orang yang tersilap wati tadi, maksud perempuan yang tersilap dia wati tadi, ibunya menjadi mertua dia secara auto. Sebab apa jadi mertua ibu tadi? Kerana wati itu wati yang diiktiraf. Sebab tu anak pun diiktiraf dan ibu pun diiktiraf, ibu mertua. Tapi kalau macam tu anak dia masih tetap pada suami dia juga. Suami dia lah, anak kepada suami lah. Suami siapa? Suami yang tersilap tadi lah. Dia tersilap je wati. Dia tahu dia sangka isteri dia. Rupa bukan isteri dia. Maka keluar anak. Anak tu dinisbahkan kepada kepada bapa yang tersilap ni. Yang perempuan tak apalah, memang anak dia dah. Adik-adik dia seorang bin. Yalah. Memang ni lah. Anak perempuan tadi kan. Jadi dia anak tiri kepada suami dia. Kan perempuan tu ada suami dia. Perempuan yang orang silap wati tu, kalaulah ada suami. Jadi anak tiri suami dia. Biar tu mana, jadi pening lagi tu. Ya.
Pening juga tu. Biar dulu. Maka, jadi mudah-mudahnya kita nak cerita bab mertua dulu. Jadi yang mertua ni, kalau detailnya ada 3 lah mertua. 3 mertua tu campur apa? Campur hamba. Ibu kepada hamba mertua juga. Tu detail ada 3. Tapi kalau asas-asas ni ada 2 lah mertua ni. Kalau nak detail betul, jadi mertua kita ada 3. Pertama mertua melalui akad nikah yang sah ni. Yang kedua melalui wati yang diiktiraf, wati syubhah. Yang ketiganya akad jual beli yang sah, iaitu hamba. Mertua. Mertua. Ada 3 lah mertua. Yang hamba tu jadi macam mana? Hamba ni ibu Kita kahwin dengan anak ni, mak dia hamba. bukan kahwin. Bukan. Kalau kahwin tu memang jadi ya, tak ada masalah. Kalau kahwin dengan hamba beli, jual beli hamba. Jual beli. Kita beli je hamba. Beli hamba semata-mata akad jual, dia tidak semata-mata. Apabila akad jual beli hamba sah, maka disyaratkan wati. Apabila wati itu baru haram dengan ibu mertua kita. Dia panggil ibu mertua, menepati ibu mertua. Siapa dia? Ibu kepada hamba. Kenapa jadi ibu mertua? Sebab dia umumnya, takrif ibu mertua ni, ibu kepada orang yang halal engkau wati. Maka siapa orang yang halal engkau wati? Pertamanya, perempuan yang engkau akad nikah yang sah. Yang kedua, perempuan engkau tersilap wati. Yang ketiga, perempuan yang halal wati selepas kau beli. 3. 3 tu. Tak ada hari ni dah. Hamba tak ada. Hamba ada syaratnya. Hamba ada syarat. Hamba ni dia tak semata-mata akad. Tak auto. Kalau tadi auto, 2 tadi. Tersilap wati, auto. Perempuan tu jadi mertua. Semata-mata sah akad nikah, terus haram dengan ibu mertua. Tak syarat wati dulu anak dia. Tetapi kalau bab hamba, dia syarat dia lepas kita jual beli sah, tapi tak sah jual beli, tak boleh milik. Sah jual beli dulu, lepas tu kena wati dulu hamba. Barulah ibu mertua tu haram. Jadi ibu mertua tu tetap dah. Apabila beli je hamba, bab hamba tu kita sah wati kan. Namun tak wati lagi duk simpan berbulan-bulan. Kan, barang koleksi. Hamba tu macam barangan dagangan koleksi lah. Macam stok lah, beli stok. Separuhnya binatang. Kalau kahwin dengan mertua Hamba tu tak boleh. Mertua dia boleh. Jangan mertua kita. Mertua kita ni mana ibu dia, mertua kita. Tapi kalau hamba tu dah janda, kita beli hamba tu janda, dia ada mertua dia dulu kan, dia pernah kahwin. Tapi ingat, kalau beli hamba yang isteri orang tak boleh guna. Maksudnya boleh khidmat kita aja. Jangan ada apa namanya. Jangan. Tu haram. jadi wati pula. Tak boleh. Yang tu ada hukum dia lah. Maksud hukum apa? Apabila dia ada isteri orang, dia ada peraturan tambahan. Kita tuan ni. Memang kita tak boleh sentuh dia, tak boleh. Maksud tak boleh wati, tak boleh apa nama ni. Dan etika tambahan dia ialah peraturan tambahan. Owner, kita sebagai owner, ataupun milik dia, memang kita milik dia. Cuma syarat menetapkan kita kena bagi masa untuk suami dia. Tak boleh guna sepenuh. Haram. Sebab tu orang tak nak beli. Kalau hamba murah lah sikit, hamba isi orang murah, orang tak nak beli. Sebab apa? Kita kena peruntukkan untuk suami dia. Tak pun bawa suami dia sekali. Jenuh. Dia jaga dia. Kita jaga dia. Lepas tu, nak kena jaga juga suami dia. Kalau aurat macam mana? Aurat kita dengan hamba yang bini orang. Dia sekejap. Dulu pernah sebut tak ingat dah. Dulu pernah sebut. Sama ke tak sama Tak ingat. Nanti dulu tak berani jawab. Sebab takut tersilap. Pernah sebut dulu. Tak apa tanya dah. Ada orang tanya. Orang lain ke bukan Telin? Bukan Telin. Ada tanya gitu. Isu hamba yang isteri orang. Kalau hamba bukan isteri orang, memang tak ada masalah. Dia tak ada aurat kita macam isteri kita lah. Jadi hamba tu isteri orang. Isteri orang memang wati tak boleh. Tapi milik kita. Cuma sungguh pemilik kita, aurah dia. Tak ingat. Kita tengok balik Dobit. Ini ilmu fil kutub sungguh. Ilmu dalam kitab. Ilmu dalam kitab nak tengok. Tak ingat. Nama yang selalu hamba beringat. Jajar ramai kalau hamba ada hari ni, kacau. Sebab baik tak ada hamba Kumpul saya sanggup tak beli kereta. Beli hamba je. Kan? Hamba.
Banyak-banyak hamba pula ada. Oh, dagang berniaga. Jadi bisnes hamba. Dulu, bisnes hamba dulu. Sebelum dia dagang itu, kena wati dulu. Allah Akbar. Itu terpulang lah. Sebab anak-anak. Minumannya. Tapi anak dia tu dia ada lah hukum. Apabila dapat anak, dia lain. Tukar status. Jadi umul walak. Umul walak ni dia tak boleh jual beli dah. Apabila kita wati, hamba ni dapat anak, maka tak boleh berurus niaga lagi. Tak boleh jual lah. Dia tunggu untuk dimerdeka. Sebab tu dia panggil mak anak. Umul walak ni mana mak anak. Kenapa? Dulu sekali kena merdeka. Tak. Anak dia merdeka ikut kita. Anak kita tu maksudnya kita dapat ngamba anak kita lah. Nisbah pada kita memang anak kita. Anak kita auto merdeka. Mak dia tak merdeka. Cuma mak dia naik pangkat. Allah Ta'ala naikkan pangkat. Sebab apa? Sebab melahirkan anak kepada Tuhan. Itu dipanggil anak Tuhan. Dia melahirkan anak kepada Tuhan dia. Apabila melahirkan anak pada Tuhan, maka dia pun Allah naikkan pangkat. Naik pangkat apa? Menunggu masa untuk dia merdeka. Bila masa? Tak boleh dah jual. Haram jual, tak usah jual beli. Bila dia merdeka secara auto, mati tuan dia. Tu dia tunggu mati tu. Bila orang tua ni nak meninggal. Mati dia auto. Tapi kalau dia buka umul walak, dia tak auto mati. Dia tak auto merdeka. Mati tuan dia, waris pada pusaka pada anak-anak. Yang auto merdeka ni mati tuan, umul walak. Umul walak ni kena dapat anak dengan tuan dulu. Allah naikkan pangkat dia. Sebab apa? Sebab dia dah melahirkan anak kepada Tuhan dia. Apabila melahirkan anak kepada Tuhan, Allah raikan ibunya. Ni orang panggil apa ni? Allah nak jaga ni. Anak dia hamba. Anak dia merdeka. Anak dia besar pada dia, status. Tu dia panggil anak melahirkan anak kepada Tuhan dia. Maknanya, ibu yang tak merdeka melahirkan anak yang merdeka. Lalu Allah naikkan pangkat dia. Tunggu masa untuk merdeka. Besar pangkat merdeka ni. Kita tak tahu kan. Sebab tak boleh jual beli dah merdeka. Adil. Adil. Ya. Dia bebaskan hamba ni afdal. Tapi orang tak nak bebas tu sebab dia beli mahal-mahal. Macam Abu Bakar ni tak apalah, dia nampak. Abu Bakar paling ramai merdekakan hamba. Abu Bakar ni ada gelaran dia. Bukan selain daripada as-siddiq tu. Gelaran dia adalah orang yang paling ramai memerdekakan hamba. Dia beli merdeka. Dia kata hamba dia. Hamba orang lain tu. Dia beli merdeka. Dia kaya. Memang wakil kaya. Jutawan lagi dermawan. Cumanya tidak di-highlightkan. Di-highlightkan Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Auf ni dia berkat mak dia. Tempiah mak dia. Kalau kita tengok Abdul Rahman, orang yang pernah semua teman ibu Nabi nak bersalin, semua hebat-hebat. Allah Ta'ala balas. Sebab tu betul Allah Ta'ala kata apa? Aku muliakan orang yang berada sekitar ataupun bertanggungjawab ataupun panggil bersabik. Dalam bahasa lama dia panggil ada kaitan saja dengan Nabi nak lahir, semua Allah muliakan. Macam orang yang teman ibu Nabi nak bersalin, 4 orang tu kan. Antaranya ialah Syifa, penyambut Nabi. Allah bagi apa? Muliakan diri dia, Allah mulia. Dan anak dia, muliakan dengan anak. Lahirnya Abdul Rahman bin Auf. Seorang lagi nama dia Fatimah. Fatimah ni peneman nak sambut Nabi. Dan Allah lahirkan apa? Anak kepada Fatimah. Sahabat yang besar. Nama dia Uthman bin Abil As. Uthman bin Abil As ni antara sahabat terkenal. Anak kepada siapa? Fatimah. Siapa Fatimah? Wanita yang terpilih teman ibu Nabi ketika Nabi sakit. Ketika ibu dia sakit nak bersalin. Tu. Allah lahirkan mulianya dia. Sebab tu sehingga apa? Abdul Rahman. Walau Abu Bakar ni kaya. Tapi Abdul Rahman lagi nampak nama kaya lagi. Abu Bakar pun kaya. Cuma Abdul Rahman ni dia lagi kaya. Dan nama dia masyhur. Sehingga Nabi bagi gelaran At-Tijarul Akhirah. Bukan sahabat. Nabi bagi gelaran At-Tijarul Akhirah. Yang ni saudagar jutawan akhirat. Jutawan akhirat. Sebab banyak sangat dia derma. Yang kaya lagi Uthman. Abu Bakar pengganti pertama. Umar biasa je. Tapi biasa pun dia bukan miskin. Yang ketiganya ialah Uthman. Uthman yang kaya. Uthman ni memang dia kaya dan dia strategis. Dia pakar strategi dalam bisnes.
Dia pakai perunding lah. Kalau dia runding apa-apa memang jadi lah. Waktu dia deal telaga yang mahal Yahudi jual kan. Yahudi dia berjaya. Deal. Sehingga Yahudi terpaksa jual dengan dia. Payah pakai baru dia runding. Bukan strategi dia. Bukan runding harga. Kita ini runding harga. Osman ni dia tak main harga. Cuma Yahudi tak nak jual. Jadi dia deal sehingga Yahudi jual dengan harga yang tinggi. Bukan pasal berapa harga kau nak letak ni. Dia tak main orang kaya ni. Nak ke tak nak? Berapa nak letak? Letaklah berapa aku bayar. Cuma Yahudi tak nak bagi. Sebab Yahudi nampak keuntungan besar. Kalau jual kat Osman tak ada untung dia. Mati untung. Tapi dia deal sehingga jual. Mahal. Tu disebut oleh ulama antara perigi Yahudi jual kepada Osman yang perigi yang mahal. Tapi Osman sanggup beli. Dia kaya. Itu yang orang Tali tahu. Dia kaji umat Islam ni, kekayaan ni yang naik salah satu faktor support Nabi ni ialah ekonomi. Dia tahu ekonomi masa tu, ekonomi Madinah dipegang oleh orang Islam bukan Yahudi. Apabila dia orang kaji ekonomi, orang Islam apabila dia pegang ekonomi, dia pegang kuasa politik, habis ya. Tak boleh buat apa orang bukan Islam. Kat sini dia tutup. Orang Islam, orang bukan Islam, dia sanggup bagi kuasa politik pada orang Islam. Tapi ekonomi dia ambil kat dia. Dia tahu apabila kita pegang ekonomi, kunci duit kita. Orang politik tunduk main dengan duit ni. Sebab ekonomi dengan kami. Tengok. Cina boleh beli. Boleh beli. Nabi dia kaji. Dia orang kaji bagaimana sejarah Nabi. Tapi kita ni duduk ikut. Bagilah ekonomi kat dia, kita masjid je. Alah, masjid pun orang beli tak lagi. Masalah ekonomi terlepas kan. Masjid pun tak boleh nak duduk. Duduk kira nak duduk masjid, nak duduk meratik, nak duduk mengaji je. Ekonomi bagi kat orang lain. Bahaya. Ulama dulu ekonomi dia pegang. Tidak mana boleh. Orang Islam di Terengganu, Islam di Kelantan kan. Macam mana dia orang jaga siapa orang kafir tak boleh masuk. Ekonomi pun dia pegang, kuasa politik pun dia pegang kan. Tak akan naik bangsa lain. Kita cakap sikit ni resi kan. Itu semua modal-modal orang bukan Islam kan. Dia nak suruh supaya kita tak bercakap soal resi. Pandai dia kan. Cakap soal Melayu sikit, resi. Dia orang cakap soal Cina, kita tak cakap resi pun. Ini modal untuk dia tutup orang Melayu. Modal Asabiyah. Kita tak bersatu. Memang. Tapi lah ni okey dah sebab ada parti bersatu. Tengok pilihan raya Melaka ni mana? Bersatu. Hai orang Melayu, masya-Allah. Tiga kempuk jadi. Okey, kita habiskan sikit sementara sebelum kita sambung ketiga tu, kita sambung ke depan lagi sebelah ni. Maka haram engkau berkahwin dengan ibunya. Ibu siapa tu? Iaitu ibu dan nenek bagi tiap-tiap perempuan yang engkau wati akan dia. Jadi ibu perempuan yang tersilap engkau wati tu, dengan wati syubhah tu, maka haram engkau berkahwin dengan ibunya. Ibu siapa? Ibu perempuan yang engkau wati syubhah dan nenek-neneknya. Nenek-nenek perempuan yang engkau wati syubhah. Kat atas juga. Tetapi, dia beza sikit. Bab syubhah ni dia beza. Kena ingat je lah. Tetapi, sungguh pun kata haram kahwin. Bab wuduk lain. Tu. Batal wuduk engkau bersentuh dengan mereka itu. Ni bab lain sikit, bab wuduk. Kerana dia bukan haram nikah dengan orang panggil apa? Bukan haram nikah lagi batal wuduk. Dia haram nikah lagi batal wuduk ni dia panggil 3 jenis sahaja. Haram nikah lagi batal wuduk. 3 jenis tu je. Tak masuk hak syubhah. Apa dia? Haram haram dengan sebab turunan, haram dengan sebab susuan, haram dengan sebab berambilan. Tersilap tak lain. Tersilap ni hanya haram nikah, tapi wuduk tak. Tu kena ingatlah pengecualian kan. Adapun haram nikah lain daripada 3 tu, 3 perkara itu hanya batal wuduk je. Hanya haram nikah tapi wuduk batal. Tapi kalau haram nikah dengan 3 sebab tadi, haram nikah, wuduk tak batal, sentuh tak haram, salam boleh, aurah dia seluruh. Yang ni dia sama pada apa?
dia sama pada tak boleh kahwin, tapi bab wuduk batal. Sentuh tak boleh. Lepas tu perempuan hak kita wati tu, tak boleh sentuh. Mungkin apabila tersilap wati, jadi macam isteri kita. Boleh sentuh, batal wuduk. Boleh sentuh dan tak batal wuduk. Tak, batal wuduk. Sentuh yang batal wuduk. Dan sentuh haram. Aurah dia sama. Dan ketiganya, dia ada 4 semua. Perempuan haram dengan sebab berambilan itu, menantu engkau. Boleh ke? Pening aku kalau pergi menantu pula kan. Menantu dia ada formula dia pula. Cukup dulu. Surrender. Biar bagi surrender gitu deh. Pening. Menantu ni dia lain sikit pada formula ni. Formula ni dia ke atas. Menantu diri dia saja. Diri dia saja ke atas pun tak boleh sebab besan kita ke atas. Ke bawah, cucu bukan cucu kita. Tu bukan tu yang bahaya dia. Kena ingat formula ni. Sebab kadang-kadang anak kita kahwin dengan janda. Apabila kahwin janda, dia ada anak. Anak tu bukan cucu kita, tapi kita anggap cucu. Saya Alhamdulillah Haji. Anak saya kahwin-kahwin tu dapat cucu. Memang dia panggil orang Melayu kita ni, dia friendly sikit. Panggilan pun dia samakan. Tak boleh, itu bukan cucu kita. Batal wuduk sentuh dengan anak menantu kita. Jadi panggil anak menantu. Anak menantu yang bukan anak kita. Cucu tiri. Bukan. Cucu tiri lain. Tapi orang Melayu lah panggil cucu tiri. Orang Melayu ni dia teri belakang tu. Dia mudah. Orang Melayu kita ada cucu tiri. Orang Melayu kita ada adik-beradik tiri. Semua tiri belakang. Nenek tiri. Ada. Nenek tiri ada. Yang betul-betul sikit je. Dia ibu tiri saja. Nenek tiri tak ada. Yang kata nenek tiri macam mana? Nenek tiri ni nenek kita dia kahwin dengan perempuan lain. Yang bukan nenek kita. Itu nenek tiri. Maksud apa nenek tiri ni? Nenek tiri ni lah isteri nenek kita yang bukan nenek kita. Maksudnya, nenek kita kahwin ramai. Datuk kita kahwin seorang. Tiba-tiba atas pada datuk kita, ayah dia lah. Ayah dia kita panggil nenek lah. Kan? Ayah dia kahwin ramai. Kahwin ramai yang mana? Yang datuk kita tu tak apalah. Susu galuh kan? Tapi isteri nombor 2, nenek kita. Itu dipanggil nenek tiri. Yang sebenarnya. Tapi kita hari ni nenek tiri macam mana? Nenek tiri, kita panggil nenek tiri juga. Iaitu ibu mertua kepada ayah kita. Yang bukan nenek kita. Nenek tiri juga tu. Orang Melayu kita. Sedangkan boleh kahwin dengan dia. Kan ibu mertua ayah kita kan ada ramai. Kalau kita kahwin ramai. Kalau yang kita kahwin 2, ibu mertua ayah kita 2 lah. Ibu mertua yang pertamanya adalah datuk kita. Ibu mertua ayah kita yang kedua, itu bukan datuk kita. Tapi orang Melayu kita kata datuk tiri. Tak betul. Tak betul tu. Datuk tiri sebenarnya datuk kita kahwin lain. Itu yang jadi serabut, jadi apabila dia tambah terma baru tu. Tak nampak lagi tu, biar dulu. No. Main dengan ibu tiri Melayu satu nak kena. Ibu tiri sebenar pula. Ibu tiri Melayu ni sebab dia boh. Ibu tiri Melayu kan, macam tadi. Yang tadi bukan ibu tiri. Itu nak panggil apa tu? Panggil apa-apa pun. Memang orang Melayu kita, dia panggil datuk jugalah. Sebab apa? Ni ibu, ni ayah saya kata, ayah kita kata, jom pergi melawat nenek. Nenek tu apa? Nenek tu ibu mertua dia. Dia panggil kita nenek juga. Sedangkan itu ibu mertua. Dengan kita tak ada hubungan apa pun. Boleh kahwin dengan kita. Batal wuduk, sentuh. Yang tak batal wuduknya, ibu mertua kita, tak apa. Itu bukan ibu mertua kita. Ibu mertua bapak kita. Tak ada hubungan apa dengan kita. Hubungan ibu mertua. Ibu mertua siapa? Bapak. Itu dengan bapak dia ada hubungan. Bukan dengan saya. Dengan bapak saya ada hubungan. Dengan saya tak ada hubungan apa. Kan engkau anak bapak engkau. Saya, hubungan saya dengan bapak saya. Kalau dengan bapak saya, ya, hubungan nasab. Tapi kalau dengan ibu mertua bapak saya tak ada hubungan apa. Boleh kahwin. Boleh kahwin. Tu orang Melayu. Bapak mertua kita kahwin kahwin muda. Ibu mertua dia pun muda juga. Dia kahwin dengan umur 15 tahun. Ibu mertua dia baru 21 tahun. Dah 21 tahun tu muda lagi lah. Bapak kita kata,
Bapak mentua kita kahwin dua. Nombor dua dia tu perempuan 15 tahun baru. Jadi cek ibu mertua bapak kita baru umur 20. Dengan kita ni anak apa? Anak bapak kita. Ada hubungan apa dengan dia? Tak ada hubungan apa. Boleh kahwin tu. Nak kahwin dengan apa? Kahwin dengan bapak mertua ayah. Ibu mertua ayah. Nak kena kau ni. Nak kena apanya? Dengan ayah tak boleh, dengan saya boleh. Itulah jadi ibu mertua aku itu ialah menantu aku. Ibu mertua aku menantu aku. Kalau kita kahwin dengan ibu mertua ayah kita. Tak ke pening. Mu nak kahwin mana boleh. Tu bapa mertua, ibu mertua aku. Dia ada dua pangkat lah pada Dua pangkat. Satunya ibu mertua dia. Yang keduanya menantu lah. Jadi menantu. Jam. Bagi nombor 9. Bukan nombor 9 lagi dah. Tongat balik. Tengah terbalik ni. Boleh nak cerita, boleh. Sebab apa? Sebab hubungan berambil-ambilan. Bukan dengan kita pun. Kan berambil-ambilan dengan bapak kita. Dengan kita tak ada hubungan apa. Nanti insya-Allah akan datang menantu tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna min 'ibadikal salihin waj'alna min 'ibadikal mutatahhirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka sallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.